pagi hari. Segala sentosa. Selamat pagi dan juga salam Malaysia Madani. Pastinya hari ini kita nak ucapkan Happy Deepavali kepada semua teman penganut beragama Hindu. Pastinya kita pun pastinya juga ya lengkap hari ini berpakaian untuk sambutan Deepavali juga. Ya, kita sinonim dengan sambutan Deepavali penuh dengan warna, dengan cahaya, dan ini sifatkan satu perayaan yang disambut saban tahun oleh kaum Hindu dan semoga kita ucapkan semoga tahun ini memberikan cahaya yang berterusan dan memberi rahmat dan juga kemanisan yang bertebaran, takkan ada hentinya. Ya, saya suka tu. Pastinya kalau kita sebut tentang sambutan Deepavali juga, kita ada amalan kunjung mengunjung. Dan pastinya kepada anda yang nak buat perjalanan ataupun yang dah ada di kampung, kita harapkan anda, orang kata, menghargai momen-momen bersama dengan keluarga itu, yang pastinya juga kepada sambutan Deepavali Open House nanti petang. Tak sabar-sabar dulu nak pergi. Itu yang pastinya kan. Kita ni apa? Seronok tau Saliha. Sebab kita ni rakyat Malaysia ni mempunyai masyarakat yang majmuk, berbilang kaum, berbilang agama, dan ini masanya kita lebih mengenali untuk merapatkan lagi ukhuwah sesama kita. Dan apapun sambutan perayaan kali ini saya suka ni sebab apa tau? Tol pun percuma. Ada sebahagian tol yang percuma, jadi manfaatkan peluang tersebut dengan sebaik mungkin. Rancang perjalanan anda untuk elakkan daripada berdepan dengan kesesakan lalu lintas, dan cuti kali ini pun disifatkan cuti berpanjang juga. Betul. Sehingga pada hujung minggu ini, jadi manfaatkanlah cuti anda bersama dengan yang tersayang. Jadi sampai-sampai anda santai di rumah waktu hari Deepavali ini, pastinya terus melekat bersama dengan kami sejam di Apa Khabar Malaysia. Tapi yang pastinya kita nak kongsikan sedikit dahulu perkembangan berita semasa di portalbernama.com. Dan apa dia? Ini kisahnya kita nak kongsikan, iaitu Meta MCMC teruskan perbincangan pelesenan di mana Meta perlu proaktif perangi jenayah pedofilia. Demikian menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil. Dan dalam pada itu Kerajaan Madani akan terus memastikan platform media sosial tegas dalam menangani jenayah dalam talian demi memastikan internet yang lebih selamat untuk semua, terutamanya kanak-kanak dan juga keluarga. Dalam pertemuannya bersama pihak Meta, Fahmi berkata beliau telah menegur pihak tersebut kerana masih gagal menangani jenayah pedofilia dan pengantunan kanak-kanak ataupun lebih dikenali sebagai sexual grooming, khususnya di platform Facebook. Dan menurut Fahmi, Meta perlu jauh lebih proaktif dalam membantras kumpulan-kumpulan di akaun media sosial Meta yang menjurus kepada aktiviti jenayah seksual tersebut. Perbincangan yang diadakan ini berkisar kepada kesiapsiagaan semua pihak bagi penguatkuasaan pelesenan platform media sosial dan sistem pemesejan internet bermula 1 Januari 2025. Dan pastinya Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil juga mengucapkan terima kasih kepada Meta, pastinya sentiasa memberi kerjasama sepenuhnya bersama dengan MCMC dalam sebarang perbincangan dan juga mencapai kata putus yang terbaik dalam isu yang terbabit ini. Tapi yang pastinya banyak juga lagi perkembangan berita semasa dan juga kita ada sukan, kita ada ekonomi, politik dan sebagainya. Anda boleh semak di portal www.bernama.com. Dan dalam hari itu kita nak kongsikan yang pastinya mengenai laporan cuaca. Awal-awal dah kata kan, kita banyak aktiviti hari nak pergi open house. Ada berapa open house? 2 mungkin. Cuaca memainkan peranan penting untuk memastikan kelancaran aktiviti pada hari ini. Apapun kita saksikan ramalan cuaca dan selepas itu langsung ke bilik berita bersama dengan rakan penyampai. Kembali selepas ini. Saudari, ini yang Deepavali Nal Batukal. Bagi pihak seluruh jentera kerajaan dan rakyat, saya ucapkan kepada semua penganut Hindu di Malaysia, selamat menyambut hari kebesaran Deepavali. Hari ini menanda dari sudut sejarahnya dan pengajaran ialah kemenangan dari kezaliman, kegelapan kepada cahaya, kebenaran dan keadilan. Mudah-mudahan kita sambut dengan meriah di kalangan rakyat Malaysia dari berbagai kaum, berbagai agama, sama-sama sambut kemeriahan dan kegembiraan. Terima kasih. Nandri.
kita tengok konten tu pun memang semua je kelakar-kelakar belaka. Ada 1.6 juta likes dan follower dah mencecah 800,000 ni. Ya, itu di platform TikTok ya. Ya, betul. Itu yang pastinya. Dan itu sebenarnya bukan takut bini, sayang bini. sayang bini. Jangan salah faham. Okey. Dan hari ini kita bawakan tetamu di studio, pastinya bertepatan dengan sambutan Deepavali. Kita meraihkannya bersama anda langsung daripada studio bernama hari ini adalah bersama dengan Tiagu B. Siapa tak kenal, pempengaruh media sosial yang semakin mendapat tempat di kalangan peminat masyarakat Melayu. Betul. Selamat datang. Ada banyak kepelbaian konten. Pastinya ada JTB tu. Mungkin kita mula sikit, apa JTB tu? JTB tu short form Janggut Takut Bini. Nak tanya takut bini ke? Tak ada. Hormat saja. Hormat saja. Tapi JTB tu bukan saya letak nama tu. Okey. Kita punya living legend Saiful Apeh yang bagi nama tu. Okey, sesuatu yang menarik sebenarnya. Tiagu, sesuatu yang menarik hari ini. Terima kasih kerana meluangkan masa walaupun sambutan Deepavali bersama dengan keluarga sepatutnya kan, tapi sudi luangkan masa secara langsung bersama kita di Apa Khabar Malaysia. Okey, Tiagu, kita nak mulakan dulu. Tiagu adalah merupakan seorang pempengaruh yang semakin dikenali di laman sosial dan mendapat tempat di hati peminat masyarakat Melayu. Pada asalnya awal-awal tu sebelum menceburkan diri dalam bidang media sosial, macam mana boleh konten tu beralih kepada bahasa Melayu? Itu saya pun tak tahu lah Kak. Sebelum tu memang buat dalam bahasa Tamil juga. Tapi saya memang suka nak buat dalam bahasa Melayu lah. Pasal apa? Kat Malaysia kan kita berbilang bangsa, semua orang boleh tahu konten tu, faham kan? So ada satu konten, ada satu abang dia komen I lah. 2 kereta adalah 3. Bang, cuba translate itu dalam bahasa English. Saya pun first 2-3 kali saya translate. 2 car is 3, tak faham. Saya 2-3 kali saya baca, 2 car is 3, tukar isteri. Lepas tu terus buat konten macam bini pukul I lah, kejar I lah macam tu kan. Dah viral sana, saya continue sana. Tapi nak tanya sikit, berani ke tukar isteri? Berani. Ini live ke apa? Live. Live. Kalau live. Tak ada berani. Kalau tak ada live, berani. Okey, alright. Mungkin kita nak ucapkan happy Deepavali juga kepada Tiagu. Deepavali Nalvaltekal. Okey, mungkin di mana sambutan Deepavali untuk Tiagu dan juga isteri tersayang pastinya? Isteri yang mana? Originalnya? Jangan cakap live. Live. Okey. Dekat KL juga agak. Memang kampung KL. So celebrate dekat rumah lah. Jadi kelainan ataupun keistimewaan tahun ini sambutan Deepavali untuk Tiagu dan keluarga kan, sebab tahun ini dah lebih dikenali berbanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ada keistimewaan sikit pergi mana-mana kan, mendapat sambutan orang ramai, ataupun macam mana Tiagu untuk menghayati ataupun nak melalui Deepavali kali ini, pasti sambutannya lebih teruja, lebih excited. Tapi untuk sekarang memang tak ada plan lagi lah nak pergi mana. Tapi memang akan pergi. Mungkin lepas habis Deepavali ke, macam tu, nak celebrate lah. Mana tahu pergi Penang ke, JB ke. Mungkin nak ke jelajah ke negeri-negeri yang lain pula lah ya. Negeri state lain. Okey, untuk Tiagu sendiri lah kita sebut tentang Deepavali ni, bagaimana sambutan keluarga dan apa mungkin masakan yang biasa Tiagu dan keluarga? Yes, untuk Deepavali first day mesti ada tose, idli. Ini memang wajib tradisi lah. Tradisi memang wajib. Lagi kari ayam dan kari kambing. Ini mesti ada. Sedapnya. Walaupun biasa kita makan idli tose tu, kalau hari Deepavali pagi tu kita makan memang lain rasa lah Kak. Betul. Dengan kari kambing. Tengok surah lapar lah. Bila saya cakap pun saya dengar pun lapar. Mana ni kan? Nanti habis kita pergi makan. Okey. Murah dah makan ke belum? Belum. Mesti belum. Simpan perut. Hari ni Deepavali kan tadi saya special. bawa. Oh ya ke? Tapi tak tahu kan? Tak tahu. Tak adalah. Tapi tahun depan lah. Dia dah lock untuk tahun depan. Okey, Tiagu. Kita tahu kan Tiagu merupakan seorang pempengaruh di media sosial, dan bagaimana Tiagu menggunakan platform media sosial ini untuk memanfaatkan ataupun nak menyebarkan semangat perayaan Deepavali di kalangan masyarakat? Untuk Deepavali. Apa yang you gunakan untuk memberikan semangat Deepavali kepada masyarakat? Mungkin macam biasa kita buat lifetime daily routine macam tu kan. So untuk Deepavali ni saya plan macam nak
macam daily routine nak buatkan story ke macam apa I buat untuk Deepavali. Sebelum ni memang tak pernah buat macam tu. Saya plan untuk tahun ni nak buat macam tu lah. So semua orang boleh dapat tahu kan apa kita boleh ni. Ke lepas saya tanya soalan ni dapat idea? Bukan. Memang dah plan tapi tak start. Bila dah tanya soalan, saya memang dah nak start lah. Sangat bagus Tiago. Inilah dia kita meraihkan budaya Malaysia kan. Lebih mengenali kan. Sebab Tiago mempunyai peminat di kalangan orang Melayu. Mungkin ini masanya Tiago memberikan kesedaran ataupun memberikan satu informasi mengenai perayaan Deepavali kepada masyarakat Melayu khasnya kan. Dan kalau bercakap tentang orang kata konten-konten yang dihasilkan ataupun video-video yang banyak viral di TikTok sebenarnya, kita nak tahu juga jenis-jenis video mana yang paling viral untuk Tiago sendiri bagi tahun inilah kiranya. Lawa lah agak. Komedi lah. Memang start pun sebelum ni bila saya buat konten dalam Tamil, memang saya start komedi punya. Lawa-lawa. So bila masuk konten Melayu pun saya continue tu. So ramai pun suka. First bila saya post video semua, saya memang ada takut lah. Mungkin baru saya start buat dalam bahasa Melayu kan, takut ada perkataan salah ke apa, pasal saya punya Malay pun tak fasih sangat. Biasa-biasa. So bila viral video tu, saya memang terkejut dulu. Saya takut. Saya dah buat salah sebut apa ke macam tu. Lepas tu saya pergi tengok komen semua. Ada orang cakap, bang, you punya slang memang cute lah, macam-macam. Tapi banyak perempuan cakap cute lah. Pasal tu saya semangat nak buatkan konten dalam bahasa Melayu. Wah, tu semangat ya. Menghargai wanita. Bagus. Okey Tiago. Kita beralihlah kepada memori kan. Sambutan Deepavali ni pastinya menggamit pelbagai memori kepada Tiago daripada zaman kanak-kanak membesar. Dan apakah pengalaman manis yang Tiago tak dapat lupakan sepanjang sambutan Deepavali? Okey. Kalau dulu masa kecil-kecil, mesti bangun pagi, mesti ayah ambil minyak, letak kepala, sapu badan semua. Kita mandi. Bila dah besar-besar sikit macam tanah lah. Tengok minyak pun macam dah nak geli kan. Tapi bila teringat masa tu memang macam sweet sikit lah kak. Bangun pagi je letak minyak atas kepala, pom-pom, sapu satu badan. Tunggu 15 minit macam tu, baru kena pergi mandi, pergi koil, balik, makan macam tu. Tapi dah besar-besar minyak semua, tak suka minyak lah kak. Tak suka minyak. Okey. Dan mungkin selain tu apa lagi yang anda lakukan untuk Deepavali ni? Mungkin selain berkunjung ataupun ada buat makan-makan, apa lagi highlight untuk Deepavali ni sebenarnya? Untuk Deepavali memang buat open house atau pergi rumah saudara. Kalau kita tak buat open house, kita ada saudara jemput kita kan. So kita pergi sana. Lepas tu baru pergi rumah kawan-kawan. Bukan saja nak pergi, kena kutip ampau kan. Kena cari makan time Deepavali. Itu yang seronok tu. Pergi kumpul ampau semua, balik. Itu Ada dia. ampau juga Nurul untuk Deepavali ya? Semua perayaan mesti ada. Mesti ada. Kerana perayaan ini untuk membahagikan, orang kata ampau tu lah buat budak betul. seronok kan. Saya dengar bernama pun ada ampau. Mungkin habis ni dia bagilah. Itu kita kena tanya producer. Ya ke producer? Okey Tiago, dah kesempatan masih ada. Tiago nak mengucapkan selamat menyambut Hari Deepavali kepada penganut agama Hindu dan juga peminat-peminat Tiago ketika ni yang sedang menonton. Bagaimana? Sorry. Sambutan Hari Deepavali. Okey. Nak mengucapkan Ucapan. Dalam bahasa Tamil boleh ya? Boleh. Boleh ya? Boleh. Silakan. Ini Deepavali nalvaltukal. Cakap sekali. Baru best. Kita nak join. Okey, boleh. Yen Ni Oh bukan yang ni ya. Oh bukan? Yen Ini ya. Ni Deepavali nalvaltukal. Nama kita. Okey. Lepas ni kena praktis lagi ya. Lebih lancar. Saya pula lepas ni buat konten bahasa Tamil lah pula. Dah ada. Tiago dah buat konten bahasa Melayu kan. Kita belajar. Kita collaborate pun boleh. Itu dia. Okey, dan Tiago, lepas ini perancangan nak pergi mana? Balik rumah. Biasa start pagi Deepavali dekat Koil. Tahun ni saya start pagi Deepavali dekat Bernama. Oh, terima kasih banyak-banyak. Terus balik rumah nanti. Okey. Yang penting tu orang kata peluangkan masa dekat Bernama walaupun pada pagi hari Deepavali. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Tiago B dan juga Happy Deepavali sekali lagi. Thank you. Salamkan isteri tersayang lah ya. Boleh? Nanti saya balik. Okey, Tiago. Okey, terima kasih. Itu dia kesempatan bersama dengan pempengaruh Tiago B. Seorang yang sangat comel, kelakar dan
spontan itu yang membuatkan mungkin karakter sebegini membuatkan dia jadi tular famous. Dan apa pun kita nak ucapkan selamat menyambut sekali lagi happy Deepavali. Kita Deepavali ni kena happy-happy. Saya ingat masa kecil-kecil dulu selalu makan tosek rumah jiran-jiran kan. Itu mengambil memori. Dan apa pun kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana. Baiklah, terima kasih kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan pastinya kita masih lagi membawakan mengenai pasca belanjawan 2024 dan hari ini kita nak memfokuskan kepada memacu usahawan. Pastinya Nurul kan banyak insentif dan juga program yang bakal dilaksanakan tahun ini. Ya, dan mengenai belanjawan 2025 itu yang pastinya. Okey, dan hari ini kita bawakan tetamu iaitu Datuk Dr. Muhammad Hardi Ibrahim, merupakan pemangku Presiden Kumpulan ataupun Ketua Pegawai Eksekutif SME Bank dan juga Ahli Majlis ADFIM ADFIM. Okey, Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kita dah nak daripada topik hari ni Deepavali, kita bawa lah topik yang berilmiah juga dan berilmu juga ya untuk para penonton kita pastinya. Dan kita berkongsi mengenai belanjawan 2025 khasnya untuk menyokong pertumbuhan usahawan terutamanya dalam sektor PKS ya. Dan bagi Datuk, apakah inisiatif khusus yang akan memberi impak yang terbesar dalam sektor ini menerusi belanjawan 2025? Okay, first of all, saya nak mengucapkan terima kasih kepada bernama menjemput ADFIM. SME Bank is one of the members for the ADFIM. Okay. So I representing the ADFIM for today. Okay. So if you look at kita punya belanjawan pada tahun 2025, government is willing to spend 421 billion. Okey. It's a lot to spur the economy from the various initiative. Betul. So of course, bila you mention about impact, there could be direct positive impact or even indirect positive impact. Dan tak terkecuali dia juga ada direct or indirect negative impact. From that perspective, kalau kata saya tengok, for the negative part of it is not, of course it's immediate impact, but in the long run, medium to long run, it could be better from the country perspective. So positive impact, one of the good thing that I came to realize, this budget memang very bersasar. Okey. It's not just about general benefit to be given to the public. Ya. Bersasar. Contoh, untuk SJPP, di mana kerajaan memperuntukkan 20 billion guarantee melalui SJPP to support PMKS. In the past, they could be just 20 billion in general, but this time around, from this 20 billion, they cover up, dia ada 5 billion untuk Bumiputera, 1 billion, 2 billion, 3 billion untuk technology related, dia ada juga tourism, dia ada juga halal related, 1 billion each. So maksudnya, the strategy the government try to push through very much toward bersasar. They know which highly developmental segment that they want to push on. It's not just about going out telling the public this is what you're going to enjoy it. There's another part of it. Of course, kalau kata from the PMKS punya perspective, project is one of the key to spur the economy. Yeah. We look at it, various project daripada upgrading maintenance school, ada yang Sabah Sarawak link railway, so many other things that line up by the government in order to support the ecosystem of the construction. As we know that memang construction ni the highest multiplier effect to support the economic development. Okay. Okey. So from the perspective of SME Bank, when we engage dengan Kementerian Kewangan, it's very clear. For us pun memang kita tak adalah going to go for the general. We dedicatedly, we know as a DFI, Development Financial Institution, kita ada area of focus that way we want to support. When we build a case to the government pun, the area of the underserved market to be served by us. Baik. How we define underserved here, di mana Commercial Bank kurang berminat to support the new
area, the high risk sector, this is the role to be played by DFI under the Development Financial Institution. So I can say few of the key area of focus in order for us to support for 2025, of course, technology and sustainability is very clear. One of the big agenda from the government. Baik. Halal. There's another big things that we are going to allocate almost 100 billion for that particular sector. Then when the COVID end, the economy is come back, the tourism, there is one of the high impact sector that we want to focus on as well. Baik Datuk. Bila bercakap tentang perniagaan ini, kita nak refer sedikit kepada usahawan muda dan yang baru memulakan perniagaan. Jadi apa langkah-langkah yang disediakan oleh pihak SME Bank bagi mereka ni dengan mudah sedikitlah mengakses dana yang disediakan, ataupun bagaimana? Apa proses-proses yang diperlukan? In Malaysia punya konteks, kalau kata creation of the new job, a bit limited I can say. Be it the new graduate ataupun newcomer into the job market. So as a bank, the best in terms of offering this kind of the solution is a creation of the new entrepreneur is our focus. So of course under SME Bank kita ada few things. It's good for me to share a bit with regard to why we want to establish to undertake this kind of program. Just giving out financing alone, it doesn't help. Betul. Normally for the newcomer, young entrepreneur, memang they required more holistic in terms of hand holding, mentoring. It's not just about fun. Case in point I share with you. This one real happened to me when ada entrepreneur at the age of 23, 24. After graduate, buka gym. After 6 months, another one big brand gym open in front of his gym. So what best he can do? Literally, he's just cry. They come forward to see SME Bank. We can't do much because the competition very steep. They just cut the price in order for people to jump. So from that incident itself, that really triggered me. We need beyond financing in order for us to support this kind of the segment. So at the SME Bank, we come up with the umbrella program. There is a very interesting program where we work closely with the anchor. Anchor here means most of that reputable, successful client of SME Bank, like of Siti Khatijah Telkom, Ramli, or even in the healthcare industry like of Pusrawi. So this tripartite arrangement where they provide kind of the mentoring, step in clause in order to support this new entrepreneur or young entrepreneur. So it's not just about the ability for them to deliver, because in order for you to start the business, the feasibility study, many other things need to take into consideration. It's not just about going and selling the product or services alone. So the reason why this kind of element very important. Another program that in collaboration under the Bank Negara, they call it is iTechCard. It's offered to all the ADFI members as well. They have the 3 element: training, seed fund, and when they are ready to go on borrowing, we can provide microfinancing juga. So this is the holistic in terms of preparing or creating the new entrepreneur from this segment. Itu dia, banyak juga program yang telah pun diusahakan oleh pihak kerajaan ni untuk membantu para peniaga ini untuk terus kekal utuh dan berdaya saing dalam pasaran. Dan juga Datuk, kita dah tahu dalam keadaan sekarang ini perkembangan sains dan juga teknologi semakin mendominasi dalam kesemua pasaran, ya, di mana AI turut mengambil peranan di dalam pelbagai sektor juga. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimana SME Bank menyokong PKS untuk mengadaptasi teknologi baru dalam model perniagaan mereka supaya lebih inovatif lagi. For SME Bank, journey toward the digitalization is started for the past 5 years. One of the tools or the platform that we have in order to support the entrepreneurship, we call it as ELSA, Enterprise Lifestyle Scoring Assessment. It's very interesting AI platform. We do have the industry data. When our client, the potential client, we pump in that enterprise data into that particular platform.
we come out the gap analysis. Okay. So it's not just about getting into the funding. These tools, assessment, will provide the kind of recommendation, call for action. Yeah. Be it from the HR perspective, be it from the financial management requirement. So by having this guidance, it will help the bank and the client as well, how best they want to chart moving forward expansion for them. That is one of the tools that we use. Of course, if you look at from that national budget perspective, we do have many in terms of giving out the support. Case in point, for SME Bank specifically, we have SME Technology Transformation Fund, where we prepared to lend up to 400 million to the PMKS. Mainly is for the purpose of adaptation of the digital and automation untuk pembelian aset, to upgrade the system, or even for the working capital purposes. So it's a very holistic in order for us to undertake any of the initiative toward digitalization or even automation. We know by the fact IR 4.0 is one of the key element in order for us to have better interoperability Okay. and cost management as well. Ya, kita faham Datuk, setiap tahun ianya berevolusi, cabaran dan juga bentuk-bentuk ekonomi yang kita cuba cambahkan di Malaysia ini. Jadi daripada pihak Datuk sendiri, apa sebenarnya cabaran-cabaran utama yang mungkin hadir dan bagaimana kita nak mengatasi dan bagikan solusi yang terbaik untuk cabaran tersebut? Okay, I would like to focus more toward 2025. Domestically, of course, they have that potential increment of the cost of operation, cost operasi, kenaikan harga bahan mentah, and then of course due to that minimum salary imposed by the government, fuel subsidy rationalization, many other factors that could push in terms of the challenges by our local PMKS. But forget not on the global scenario as well. US presidential election, we don't know what may lead toward the policy changes as well. We triggered kita punya ringgit punya fluctuation, or even to slow down demand due to that geopolitical issue dekat Middle East. So all in all, in order for SME Bank as a DFI, normally kita akan ada targeted program financing in order to support or to address the pain point of our PMKS. For example, masa first this is rationalization, we know that the most badly affected is the logistic dengan transporter. So this is the one that how we can address, we analyze it, how much that they required in order to close the gap. Okay. So we come up with a dedicated working capital program in order to support this particular segment. So it's very case to case. We normally use we call it as data driven decision making. Another good part that I would like to share as well, dekat SME Bank kita ada send out, we call it as SME Sentiment Index. Okay. So we want to hear pandangan, feedback daripada usahawan for the current economic situation and for the next 6 months. Okay. So by having the right input, we can make the right decision or the right program in order to support them. So be it from the market sentiment, be it from the pinpoint that they expected, or even the expansion plan of the entrepreneur as well. Okey, itu dia. Dan itu dia, banyak sekali perkongsian yang kita dapat perolehi menerusi Belanjawan 2025 memacu usahawan dan pastinya mengenai sektor perniagaan untuk usahawan kecil PKS ni. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan harapan terhadap Belanjawan 2025 ini dalam memacu usahawan yang lebih ke arah yang lebih maju lagi. Among all, kalau kita I look at it, one of the key area yang important part, I always picked up the strategy of the sustainability. Yeah. Because sustainability, it could be not just from the green perspective, it's about the ability for them to survive as well. So in order for us to really move forward in the better way for 2025, by taking into consideration or advantage of that all the initiative provided by the government, most important, the usahawan kena agile, kena really be prepared for all the policy changes that we have to adapt. So Baik. as a SME bank, we are prepared to support
be it from financial or even beyond financing as well. Baik, saya kira penjelasan yang cukup berinformatif dalam kita memacu ekonomi usahawan ini dengan lebih baik daripada pihak Datuk sendiri, dan kita nak ucapkan terima kasih kepada Datuk Dr. Muhammad Hardy Ibrahim, pemangku Presiden Kumpulan dan juga Ketua Pegawai Eksekutif SME BAM dan juga ahli Majlis AdFilm sendiri. Lepas ni kita ada cross ke Nurul? Ya, dan pastinya kita bersama dengan rakan penyampai kita, wartawan yang telah pun bersedia di lokasi ketika ini di Sentul Depot ya. Pastinya mengenai Majlis Rumah Terbuka Deepavali 2024. Kita saksikan langsung. Ya, baik Nurul dan juga Salihah. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat Hari Deepavali kepada yang menyambutnya hari ini. Dan sudah pastinya hari ini Sentul Depot menjadi tumpuan utama kerana Majlis Rumah Terbuka Deepavali Madani 2024, kerana orang ramai sedang menantikan kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang akan bersama-sama untuk meraihkan perayaan yang penuh dengan cahaya ini. Dan untuk bermakna juga bersama saya ketika ini adalah Puan Hazura Hamzah, Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan Kementerian Digital. Baik Puan, terima kasih kerana meluangkan masa bersama saya hari ini. Baik Puan, boleh kongsikan sikit antara objektif utama penganjuran Rumah Terbuka hari ini Puan? Okey, terima kasih untuk mengetahui semua. Objektif Rumah Terbuka Deepavali Madani 2024 ni adalah merupakan kesinambungan aspirasi untuk memupuk semangat perpaduan dan juga muhibah di kalangan masyarakat berbilangan kaum di Malaysia. Okey Puan, saya melihat sini kita ada latihan tarian klasik dan juga saya lihat juga ada pelbagai makanan tradisional. Okey Puan, apa lagi antara highlight utama majlis hari ini Puan? Okey, kita ada persembahan daripada Zubairan dan juga tarian-tarian tradisional muhibah, dan juga kita Kementerian Digital ada sediakan kolom dalam bentuk digital. Kalau nak tengok macam mana kolom digital tu, bolehlah datang ke sini. Dan juga kita ada sediakan 20 gerai untuk makanan. Kebanyakannya adalah kita tumpukan kepada masakan tradisional kaum India. Okey Puan, mungkin ada yang belum tahu lagi sampai bila ataupun pukul berapa event ni akan habis Puan? Okey, majlis ni bermula daripada sekarang sehingga pukul 2 petang. Okey Puan, terima kasih kerana sudah meluangkan masa bersama MTV sama Hari Deepavali Puan. Okey, baik Nurul dan juga Salihah, untuk maklumat anda juga turut akan hadir nanti Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Fadilah Yusof dan juga Menteri Digital Gobin Sindio, dan sudah pastinya Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agor Dagang. Dan apa yang saya gambarkan ketika ini, acara sambutan hari ini menunjukkan pelbagai elemen tradisi termasuk persembahan tarian klasik, makanan tradisional dan aktiviti kebudayaan yang disertai oleh komuniti tempatan. Dan dapat saya simpulkan juga Nurul dan juga Salihah, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijangka tiba pada pukul 11 pagi nanti juga membawa mesej yang sangat jelas, iaitu perpaduan dan harmoni negara perpaduan dan harmoni antara kaum menjadi perkara yang sering diutamakan dalam agenda kerajaan Madani. Nurul dan juga Salihah, berdasarkan maklumat yang kami peroleh, Perdana Menteri juga akan menyampaikan ucapan khas yang mana pada hemat saya beliau dalam ucapan nanti dijangka turut memberi fokus kepada semangat kemasyarakatan dan juga kesatuan sebagai teras pembangunan negara Malaysia. Dan mungkin saya boleh tunjukkan sikit suasana anda di sini. Seperti yang dapat lihat, pengunjung telah pun mula berkumpul di sini seawal pukul 8 pagi untuk sama-sama menyambut hari yang penuh berbana ini. Suasana di sini juga cukup meriah dengan pelbagai hiasan dan juga alunan muzik tradisional yang mengisi ruang sambutan Majlis Rumah Terbuka Deepavali Madani 2024 yang sudah pastinya akan membawa cahaya yang penuh bermakna. Apa yang saya sebutkan lagi Nurul dan juga Salihah, setakat ini sambutan dapat saya katakan berjalan dengan lancar dengan kawalan keselamatan untuk memastikan segala aktiviti dapat berlangsung dengan aman. Salihah dan juga Nurul, saya rasa anda juga patut datang ke sini kerana event ini akan tamat pada pukul 2 petang. Ayo sama-sama kita merasai kemeriahan sambutan Deepavali Madani 2024. Baik Salihah dan juga Nurul, setakat saya berkongsikan dari Sentul Depot buat masa ini. Kita kembali semula ke studio. Badan
cergas dan minda pun akan lebih sihat. Pastinya segala aktiviti fizikal yang kita lakukan akan mempengaruhi juga sistem badan kita, Nurul. Dan pastinya kali ini kita nak bawakan topik yang menarik, iaitu beramal sambil sihat dengan Fit Fest 2024. Bersama tetamu di studio adalah di sebelah Salihan ya, Puan Sherry Aljunied Hitler, merupakan Presiden International Women Kuala Lumpur IWKL, dan juga Puan Anita Yusof, merupakan pengarah urusan Anita Entertainment and Productions. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ini wanita-wanita cergas, sihat ya, fit ni. Wow, saya cukup teruja topik hari ni, dan mungkin saya boleh kongsi bertanyakan soalan lah kepada Puan Puan Sherry terlebih dahulu mengenai apa yang mendorong Puan untuk menganjurkan acara Dance Fit Fest 2024 ni. Sebenarnya saya sudah share sebelum tu. Selamat Happy Deepavali semua kepada orang-orang yang menyambut Deepavali hari ini. Sherry memang dah berkecimpung dalam bidang fitness dah dekat 15 tahun. Memang Sherry pun fitness instructor juga. Memang itulah passion Sherry. Jadi Sherry tengok dalam fitness ni ramai orang, diorang kalau cakap fitness diorang cuma tumpukan satu sahaja. Padahal fitness ni banyak dia punya kategori. It's actually luas. Yang orang kata, I cannot do Zumba, tak boleh pasal terlampau aktif, dia kata. Tapi ada juga yang lain-lain tu yang ikut kita punya capacity, kita punya cara boleh. So itulah Sherry fikir, why not I buat a fitness festival, gabungkan semua all the kinds of fitness yang ada di Kuala Lumpur, di Malaysia ni, biar orang semua terbuka minda dia, biar everybody can see dia macam-macam fitness ada. So kalau you tak suka ni, maybe benda ni you suka. Kalau you tak suka ni, there must be something that attract you. So kita nak kasih orang bukakan minda dan juga kasih dia orang more active lifestyle. So tak ada excuse. I always say, do not take any excuses, betul tak? Kalau you tak suka A, ada B, tak suka B, ada C. So itulah puncanya Sherry nak buat ni fitness festival ni. Okey, mungkin kita pergi ke Puan Anita pula. Apa aktiviti-aktiviti yang bakal diadakan nanti? Kita tahu banyak yang ada Zumba dan sebagainya. Jadi apa lagi di samping itu? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey. Sebenarnya bila saya melihat pada Puan Sherry, iaitu untuk IWKL menganjurkan acara Fit Fest Dan ni, satu acara yang saya rasa cukup bagus kerana ajak kita untuk jom sihat. Dan dalam masa yang sama, yang saya telah menjalankan promosi di jelajah seluruh Malaysia melibatkan program-program ke arah kemanusiaan, bukan saja untuk menyumbang, tapi salah satu saya rasa ini adalah satu alternatif juga untuk program ni menyumbang kepada kesihatan, khasnya kepada rakan-rakan saya dalam bidang pemotoran. Jadi kita tak pernah tengok lagi penunggang motosikal berkuasa tinggi. Sepanjang yang saya lihat, kita sebenarnya pergi bercuti, makan dan travelling ke sana kemari dalam program-program yang kita lihat banyak dianjurkan. Jadi saya mengajak semua rakan-rakan biker di seluruh Malaysia, khasnya di Singapura pun ada, untuk sama-sama bersenam dan beramal. Dalam program-program yang saya anjurkan, banyak program melibatkan amal. Jadi bila Puan Sherry juga mengatakan yang ini adalah program kempen Jom Sihat dan juga beramal. Salah satu antara program ni saya melibatkan penunggang motosikal berkuasa tinggi daripada seluruh bikers, antaranya iaitu daripada gabungan Bikers Bersatu Perak, gabungan Melaka Group, Sinotra Racer Club dan Queen Rempit. Ada juga yang perempuan Queen Rempit Crew, and then daripada Southern CBX Johor, dan daripada gabungan Bikers Perlis, dan daripada gabungan Predator Malaysia. Ramai lagi. Jadi salah satu saya rasa ini adalah salah satu juga yang akan menyumbang kepada pengunjung-pengunjung untuk IWKL sempena Fit Fest Dan. Dan Puan Sherry, kita nak kongsikan juga mengenai sasaran penglibatan pengunjung dalam Fit Fest 2024 ni bagaimana? Kami bukakan dia punya undangan kepada semua universiti dan member-members kami, dan juga orang-orang luar, pasal ini buka untuk
umum. It's free entrance. Jadi memang semua orang boleh join. Tapi kita tumpukan also dengan kita punya instructor guest. Kita semua instructor yang ada malam tu memang diorang pakar dalam bidang masing-masing. Umpamanya Rijab dia bahagian Zumba, Farahin bahagian Bollywood, Zabah lupa, Aliza Zabah dia bahagian K-pop, Adi I think bahagian M-Vibes, and then ada Piloxing juga, Adi bahagian Piloxing. Jadi kita nak diorang semua ada kumpulan sendiri, diorang semua ada dia punya own crowd. So diorang punya crowd fitness, kita attract fitness punya orang dengan orang umum, sama-sama juga dengan university punya budak-budak, and also orang pelarian. Sebab FitFest ni kita channelkan kita punya derma kepada dua charity untuk orang-orang asli dekat Batu 3 dekat Ulu Langat, Batu 23 kat Ulu Langat, untuk kasih diorang clean water project. Kita ambilkan belikan diorang semua water filter supaya diorang minum air bersih. Itu lagi satu, it's Wisdom Path Integrated School for Refugees. Diorang baru tubuhkan refugee school ni bukan untuk satu orang kata bukan untuk satu type of refugee, untuk semua refugee di apa bangsa pun tak kira. So ini kita support diorang juga. So memang ini kita nak bikin untuk fundraising lah. Sambil bersenam, sambil orang kata bercharity juga, sambil sehat, dan kita ada booth semua ada, macam-macam acara ada hari itu. Jadi dia sambil bersenam dan juga sambil beramal juga dalam waktu ada masa yang sama. Jadi mungkin kita melihat program-program seperti ini, bagaimana Puan Anita melihat sokongan masyarakat, terutamanya melibatkan dari segi pengumpulan dana itu sendiri bagi acara seperti ini? Sepanjang pengembaraan saya untuk kita melibatkan acara bukan saja daripada motosikal, daripada basikal, sampailah kepada apa-apa acara. Bila melibatkan acara sumbangan, saya rasa penglibatan daripada pengunjung dan orang ramai, saya rasa cukup ramai yang prihatin untuk sama-sama bantu. Lagi-lagi dalam kempen beriadah. Saya rasa ramai yang tak ada masa untuk bersenam. Jadi bila ada peluang untuk bersama dengan family dan dijemput untuk family semua datang, anak-anak, saya rasa itu satu perkembangan sihat dalam satu kumpulan yang ramai, dan siapa saja tak ada sempadan boleh join. Can participate. Lagi satu, ini pun melibatkan penyertaan yang tiada bayaran dan percuma untuk semua. Itu dia. Dan mungkin Puan Sherry boleh kongsikan harapan terhadap penganjuran FitFest 2024 ini. Harapan saya biar sesiapa nak datang semua bawa the whole family. Pasal hari tu bukan untuk kita exercise sahaja juga. Dia ada macam-macam acara. Kita ada dance performance, kita ada drum circle, kita ada bahagian yang bawa family, anak-anak, ada bahagian memang untuk kanak-kanak. Kita ada cek kesihatan, ada cek darah, semua ada hari tu. So kita macam festival. So sama-sama ada live band, live Latin music. Memang diorang semua tinggal di Malaysia, tapi diorang semua orang South American. Memang music diorang very Latin. So kita nak adakan macam konsert Latin juga ada. So sama-sama ada konsert, ada boleh beli shopping, ada exercise, ada performance. So it's macam a very nice festival. Pasal Sherry fikir kalau kita panggil orang untuk fitness saja, untuk segolongan orang aja. Tapi kalau kita kasih dia more fun, kasih tarik lebih ramai datang. Ya, kadang-kadang bila nak bersenam sendiri-sendiri tu rasa macam susah juga ya. Bila berkumpulan dah ada muzik mungkin dia lebih tarik ramai orang ke FitFest 2024. Jadi mungkin kita buka ruang ini kepada Puan Anita juga untuk nak ajak ramai-ramai meriahkan FitFest 2024. Silakan. Okey, sebenarnya saya nak ucapkan selamat Hari Deepawali kepada semua penganut agama Hindu di seluruh di Malaysia, dan juga penyertaan ni kita buka jemput semua untuk hadir bersama-sama pada 24 hari bulan ni. Tak kira mana siapa pun
baik daripada pelanggan motosikal, baik daripada basikal, baik daripada apa saja jabatan sektor untuk bersama-sama meraihkan Fit Fest Dan ni, kerana kita target untuk pengunjung yang datang lebih kurang boleh muat dalam 2,000 orang di Star Expo Kenanga Fashion Wholesale pada 24 hari bulan ni. Nak kita meriahkan. Ya, sebab related music tu mungkin boleh pergi ni, Nurul. Betul, sesuatu yang menarik sebenarnya kan. Pelbagai Dan kita pun ada kategori jemput dibuka. media semua datang untuk bersama-sama untuk senaman. InsyaAllah. Okey, dan terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Puan Sherry Al-Junir Itler dan juga Puan Anita Yusof atas perkongsian hari ini beramal sambil sihat dengan Fit Fest 2024. Jangan lupa meriahkan ya. Sebenarnya bulan November, tapi walaupun lambat lagi, boleh rancang jadual anda untuk meriahkan Fit Fest 2024. Jadi jom kita dah sampai ke penghujung rancangan. Hari-hari kita Bali, tapi kita tetap kerja walaupun kita have fun juga sebenarnya. Betul. Dan dalam kesempatan ini kita nak mengucapkan Happy Deepavali Nalbataka. Buat anda semua Hindus friends kat luar sana, kalau pergi open house tu jangan lupa ajar ya. Dan apa pun jaga diri, jaga kesihatan. Selamat menyambut perayaan. Assalamualaikum, bye-bye. Jumpa lagi. Bye.